Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-adik sekalian, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sidang pendengar anak-adik sekalian, insyaAllah pada kali ini Ustaz ingin berkongsi ataupun kita ulang kajilah mengenai skop soalan peperiksaan bagi mata pelajaran Bahasa Arab SPM bagi tahun 2020. Jadi mungkin ramai di kalangan kita dah tahu dah soalan Bahasa Arab ni macam mana. Ada kertas 1, kertas 2, soalan kertas 1 tanya apa, kertas 2 tanya apa. Tapi tidak salah lah dan tidak menjadi satu benda yang membuang masa untuk kita ulang kaji dan kita tengok balik skop ataupun bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya pada peperiksaan SPM Bahasa Arab 2020 ini. Okey, kita terus saja tengok pada soalan ataupun skop soalan Bahasa Arab SPM dalam Bahasa Arab SPM ni kita ada dua kertas. Kertas 1, kertas 1 dipanggil Al-Waraqah Al-Ula. Ni kertas 1 mengandungi 40 soalan dan wajib dijawab 40 soalan itu. Apa ada dalam 40 soalan tu? Okey, soalan 1 hingga 3 ni, soalan 1 hingga 3 yang ditanya adalah perkataan seerti. Okey, kalimatun mutaradifatun, perkataan seerti. Dia bagi ayat, kemudian dia gariskan perkataan tu, kemudian dia minta kita berilah seerti bagi perkataan yang digariskan. Okey, itu soalan 1 hingga 3. Ada 3 soalan. Okey, 1 soalan 1 markah. 1 soalan berjaya dijawab 1 markah. Kemudian soalan 4 hingga 6, soalan 4, 5 dan 6 adalah soalan mengenai perkataan berlawan ataupun kita sebut sebagai kalimatun mudadatun, perkataan berlawanan. Juga sama, perkataan tu dia ada ayat dan dia ada satu perkataan digariskan dan kita kena bagi lawan bagi perkataan yang menggaris tu. Okey, satu soalan yang dijawab betul akan diberikan 1 markah. Kemudian soalan 7 hingga 17, 7, 8, 9, 10 sampai soalan ke-17 akan ditanya adalah mengenai soalan nahwu, tata bahasa. Contoh soalan mubtada khabar, idhafah, hal dan sebagainya akan ditanya pada soalan 7 hingga 17. Macam-macam untuk soalan, sifat kosong ataupun berikan jenis khabar contohnya, itu akan ditanya pada soalan 7 hingga 17. Bentuk soalan ni macam ni. Contoh istakhrij, keluarkan mana khabar, keluarkan mana mudhaf, tentukan mana mudhaf dia, i'rabkan perkataan bergaris, imla al-faraghat, isikan tempat kosong dengan perkataan sesuai mengikut nahwu dia yang sesuai. Kemudian tukarkan ayat berikut menjadi ayat yang betul. Boleh berlaku pada soalan 7 hingga 17 iaitu soalan nahwu. Okey, untuk peringatan semua, kertas 1 ni dia tidak perlu jawapan yang panjang. Dia hanya sifat kosong, keluarkan, tentukan, i'rab. Jadinya dia tidak seperti kertas 2 yang kita akan ulang kaji sebentar lagi, yang mana kertas 2 nanti dia akan ada karangan, dia akan ada bina ayat, dia akan ada buat macam perenggan ringkas, petikan ringkas, macam tu. Jadi kertas 1 ni dia jawapan dia ringkas saja, mudah insya-Allah. Kemudian bagi soalan yang ke-18 hingga 28, 18, 19, 20 sampai 28 lah mengenai sarah. Sarah ni perubahan perkataan. Contoh fi'il
mengubah fi'il kepada isim fa'il, isim maf'ul kepada masdar. Bentuk soalan juga adalah bentuk keluarkan, tentukan, kemudian isi kata tempat kosong, tukarkan perkataan berikut kepada perkataan yang lain. Macam itulah tata bahasa. Kemudian soalan 29 hingga soalan terakhir 40 adalah balaghah. Daripada tashbih, perumpamaan, kemudian isti'arah, majaz, kemudian kinayah tak adalah, banyak lagi bab ataupun topik yang berkaitan dengan balaghah akan ditanya dalam soalan 29 hingga 40. Juga bentuk soalan sebegini, istakhrij, ayin, arif ni tak ada. Kemudian imla al-faraghat dan juga ija'al ataupun hawil. Bentuk ni saya sengaja buat jadual begini supaya kita nampak gambaran apakah soalan ataupun bentuk soalan akan ditanya pada kertas satu nanti, supaya kita tahu nak kena study serti dan lawan, nak kena study nahu, nak kena study saraf, balaghah, dan kita tidak akan tertanya-tanya soalan balaghah ni tanya nombor berapa, soalan saraf tanya nombor berapa, sebab kita dah pun mengulang kaji dan mengetahui di manakah soalan-soalan itu akan ditanya. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan kedua ni, al-as'ilah limadatil lughatil arabiyyah al-waraqah ats-tsaniyah. Soalan-soalan bagi mata pelajaran bahasa Arab kertas 2. Okey, kertas 2 tidaklah sama dari sudut soalan dan jawapannya. Bab sama, nahwu ada, saraf ada, tapi bentuk jawapan dia sedikit berbeza, kerana kertas 2 ini kena jawapan dia panjang sebab dia melibatkan karangan, bina ayat, ada jawab soalan kefahaman. Okey. Kalau kita tengok soalan kertas 1, seperti mana yang saya beritahu tadi, kena jawab semua sebab jawapan dia pendek. Tetapi bagi soalan bahasa Arab kertas 2, kita tidak perlu jawab semua, tetapi ada soalan wajib yang kita perlu jawab. Okey, soalan wajib iaitu soalan 1 dan 2. Okey, ini soalan 1 yang saya warnakan. Saya nak warnakan warna saya bolkanlah ni, saya tanda ni. Soalan 1 wajib dijawab. Okey, iaitu soalan menulis karangan. Okey, menulis karangan. Dia ada karangan bentuk artikel, bentuk rencana, ada karangan bentuk hikam wal amsal, atau kata-kata hikmah. Kita kena buat cerita. Apa yang penting untuk kita tahu, karangan mesti buat. Okey, karangan mesti buat. Kemudian itu soalan 1. Soalan awal alif. Okey, soalan 1. Kemudian soalan yang wajib jawab juga soalan kedua. Soalan kedua ni dipecahkan kepada 3 bahagian, alif ba jim. Alif ba jim. Soalan 2 alif iaitu menjawab soalan kefahaman. Ada 7 soalan kefahaman, kita kena jawab semua. Okey. Dia ada soalan, kita perlu cari jawapan di dalam petikan, kemudian kita akan jawab soalan itu berdasarkan petikan yang diberi. Okey. Kemudian pada soalan 2 juga, bahagian ba, kita diminta untuk menulis satu petikan ringkas ataupun satu perenggan ringkas mengenai situasi yang diberi. Contoh, kita diminta untuk menasihati kawan yang malas. Macam mana kita nak tulis? Kemudian ataupun diminta kita tulis satu surat ucap tahniah di atas kejayaan kawan yang telah berjaya dalam peperiksaan, yang telah berjaya menyambung pelajaran. Maka kita diminta untuk tulis surat ucap tahniah. Ataupun
ada juga kemungkinan dia minta kita tulis surat ucap takziah kepada sahabat yang kematian ayahnya atau ibunya atau saudaranya. Maka kita kena tahu bagaimana nak tulis ucapan takziah tersebut. Dia kena ada salam, kena ada ucapan takziah kalau benda tu takziah, sampailah kita mendoakannya. Jadi di sini saya telah menulislah beberapa bentuk dia punya ucapan, iaitu nasihat, boleh doa, mungkin dia tanya, ataupun dakwah ni ajak pergi majlis ilmu, ataupun kalimah tahniah, ucapan tahniah, ucapan takziah, dan meminta pertolongan. Jadi terpulang bergantung pada soalan periksa, nak tanya apa, kita cuma kena belajar dan ulang kaji. Kalau soalan minta kita menasihati seorang, kita kena tahu bagaimanakah cara untuk menulis satu nasihat kepada orang lain. Okey, itu mengenai soalan yang kedua, bahagian ba. Kita akan belajar semua ini berperingkat. Cumanya ini pengenalan dulu supaya kita tidak keawang-awangan. Kita dah tahu soalan 2 ba tanya apa. Okey, iaitu menulis petikan ringkas. Kemudian soalan yang wajib dijawab juga soalan 2 jim, iaitu membina beberapa ayat. Saya tulis di sini 5 ayat lah, supaya kita dah tahu, kita dah kuasai cara untuk menulis 5 ayat paling kurang, berdasarkan kata-kata hikmah yang diberi. Soalannya begini. Dalam periksa nanti dia akan bagi satu kata-kata hikmah. Kita kena tulis pengajaran yang kita dapat daripada hikmah ataupun mutiara kalam, mutiara kata berdasarkan kata-kata hikmah tu. Okey. Jadi kita kena belajar membina 5 ayat yang berkait rapat dan kena pada kata-kata hikmah itu. Maka senang pendengar sekalian, adik-adik sekalian, ini soalan yang wajib dijawab bagi kita dua, iaitu soalan 1 dan 2. Okey. Manakala berbaki lagi 2 soalan, soalan 3 dan 4, yang mana setiap soalan 3 dibahagi pada 2, alif dan ba. Soalan 4 juga dipecahkan kepada alif dan ba. Soalan 3 dan 4 ini kita kena pilih salah satu untuk kita jawab. Bentuk soalan dia iaitu menulis ayat lah, membina ayat, binaul jumal, membina ayat lengkap berdasarkan soalan ataupun kehendak dia lah. Bentuk soalan dia mungkin membina ayat berdasarkan situasi. Contoh, dia kata soalan minta bina tulis ayat berdasarkan situasi. Kamu berjumpa kawan di pasar, kamu minta izin daripada ayah untuk tidur, kamu ingin beritahu ayah yang kamu ingin pergi keluar rumah, minta izin keluar rumah. Jadi kita kena belajar bagaimana cara untuk menulis ayat berdasarkan situasi yang diberi. 5 situasi, 5 ayat yang kita kena tulis. Ataupun mungkin soalan mengenai nahwu. Contoh, dia minta tulis ayat yang ada mubtada, ayat yang ada khabar, ayat yang ada idhafah. Maka juga boleh ditanya dalam soalan 3 atau 4. Okey. Ataupun soalan tarakib, dia bagi perkataan ataupun frasa. Contoh, dia bagi mudirul madrasah. Okey, bina ayat daripada perkataan mudirul madrasah, ayat lengkap dan difahami. Okey, dia bagi perkataan as-sayyarah contohlah. Biasa dia akan bagi perkataan yang lebih mencabar, as-sayyarah. Maka kita akan bina ayat daripada perkataan as-sayyarah. 5 ayat biasanya dia bagi. Kita kena 5 perkataan yang dia bagi, kita kena bina ayat pada setiap perkataan tu. Satu perkataan, satu ayat. Satu perkataan, satu ayat. Ataupun boleh ditanya juga soalan al-mukhatabah, ucapan. Ucapan ni biasa dia akan bagi satu ayat. Kita kena ubah beberapa perkataan mengikut situasi ataupun ucapan yang sesuai. Apa kita akan belajar nanti. Kemudian mungkin
memang mungkin akan ditanya saraf, soalan saraf. Kita kena bina ayat berdasarkan kaedah saraf. Contoh, dia minta buat ayat yang ada isim fa'il, buat ayat yang ada isim maf'ul, buat ayat yang ada masdar thulathi, masdar rubai. Begitulah contoh. Dan mungkin juga akan ditanya mengenai balaghah. Okey, balaghah. Balaghah contoh, dia minta kita bina ayat yang ada tashbih, ayat yang ada majaz mursal, ayat yang ada isti'arah. Maka kita kena belajar semua ni agar kita dah bersedia nak jawab mana-mana soalan. Bila kita dah kuasai nahwu, saraf, cara bina ayat, kaedah nahwu, kita akan boleh pilih mana-mana soalan untuk kita jawab. Untuk permulaan ni, saya cerita dahulu cara umum. Cara umum mengenai skop ataupun bentuk soalan dalam kertas 1, kertas 2 bagi madah, bagi mata pelajaran Bahasa Arab SPM. Kita akan belajar insya-Allah satu persatu, terutama kertas 2 ini, bagaimana nak tulis karangan, bagaimana nak tulis 5 ayat berdasarkan kata-kata hikmah, bagaimana kita ingin membina petikan ringkas berdasarkan situasi yang diberi, membina ayat berdasarkan kaedah nahwu, membina ayat berdasarkan frasa dan perkataan yang diberi. Kita insya-Allah akan belajar pada pertemuan yang seterusnya. Sekarang kita jangan bimbang, kita cuba positifkan kita punya diri, kita susun dulu. Okey, kita kena kuasai dulu cara bina ayat, situasi, study dulu. InsyaAllah bila kita dah biasa, kita akan tahu. Senang je nak bina ayat. Kita akan gunakan perkataan-perkataan yang mudah, perkataan-perkataan yang dah biasa kita guna. Wallahualam. Kita akan bertemu pada pertemuan yang lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.